Allah Ta'ala menyebut kepada kita tentang perkataan baik ini berkali-kali di dalam Al-Quran. Ada ayat yang Allah Ta'ala sebut wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu suka kepada orang yang berbuat kebajikan. Kemudian Allah Ta'ala juga menyebut yang Allah nak tengok daripada kita ini ialah siapa yang paling baik. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menjadikan mati dan hidup supaya Allah Ta'ala mengetahui di kalangan kamu siapakah yang terbaik amalan dia. Kemudian Allah Ta'ala sebut di dalam suratul Kahfi ayat yang ke-7, Allah Ta'ala sebut apa-apa yang dijadikan di atas dunia ini adalah perhiasan untuk kita. Alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, supaya diketahuinya mereka itu siapakah yang paling baik amalan di kalangan mereka. Jadi tuan-tuan, pada malam ni kita membicarakan bagaimana nak menjadi orang yang terbaik. Sebab Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala nak tengok siapakah di kalangan kita yang paling baik amalan dia. Allah tak kata pun siapa yang paling cantik yang Allah nak tengok. Allah tak kata pun siapa yang paling kaya yang Tuhan nak tengok. Allah tak kata pun yang miskin ke, yang cantik ke, yang putih ke, yang hitam ke, yang gemuk ke yang Allah nak tengok. Tak ada pula dalam ayat Quran sebut orang yang paling cantik di kalangan kamu ialah orang itulah yang paling awal masuk syurga. Tak sebut pula. Kalaulah kita dengar manusia yang paling cantik masuk syurga paling awal, Aishwarya Rai lah masuk syurga paling awal, Nilopa awal masuk syurga, makcik-makcik kat belakang tu rasa last sekali makcik. Jadi tuan-tuan, yang Allah nak tengok ialah siapa yang paling baik amalan dia. Jadi ini ya yang kita sebutkan tentang baik. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu bertaubat kepada Allah, kerana Allah Ta'ala sediakan kepada kamu syurga yang seluas langit dan bumi. Untuk siapa syurga ini? Kata Allah, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut kepada kita cepat-cepat bertaubat. Wasari'u ila maghfirah. Cepat-cepat mencari taubat di sisi Allah, Tuhan kamu. Sebab Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala sediakan kepada kita ni syurga yang seluas langit dan bumi, dan disediakan bagi orang bertakwa. Subhanallah. Syurga ni bukan macam masjid kita ni. Masjid kita ni ada had. Dah sekarang dah penuh, tak muat dah. Siapa lambat, luar. Siapa lambat, luar. Agak-agak dialog tu ada tak di hari kiamat? Syurga penuh. Malaikat cakap pada yang lambat, lambat, luar. Ada tak dialog tu tuan-tuan? Tak ada bunyi dialog tu. Dialog kata minta maaf, syurga penuh, tak ada. Tak akan ada dialog tu. Ada pula makcik yang merayu malaikat, bagi lesar je kata. Satu je seorang lagi dah. Penuh makcik. Yang hujung di punggung dia betul-betul kat pintu syurga makcik. Kalau makcik masuk mana nak muat, minta maaf makcik. Habis tu kalau makcik tak boleh masuk syurga, mana makcik nak pergi? Neraka banyak makcik. Tuan-tuan, syurga bukan macam tu. Syurga seluas langit dan bumi. Siapa-siapa pun boleh masuk, muat. Sampai ditanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang boleh masuk syurga? Siapa yang nak? Siapa yang nak dia boleh masuk syurga. Maknanya tuan-tuan, dia tak kira siapa pun. Asalkan kita berkehendak kepada syurga, kita beramal soleh untuk syurga dengan rahmat Allah, Allah Ta'ala kata syurga untuk kita. Siapa yang boleh masuk syurga ini? Kata Allah, u'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Yang pertama kata Allah, allazina yunfiquna fis sarra wad darra. Orang yang menafkahkan hartanya ketika dia senang, ketika dia suka, ketika dia senang, ketika dia gembira, ketika dia kaya, ketika dia sehat, dia bersedekah. Maka orang ini adalah orang bertakwa.
Ciri yang pertama orang bertakwa siapa dia? Yang pertama kata Allah, orang itu ialah orang yang menafkahkan hartanya ketika dia suka, senang, seronok, sehat. Yang pertama fisarra, anak masuk universiti, buat kenduri, silakan. Waktu tengah gembira, dapat gaji, buat sedekah, silakan. Dapat pula wang, kita buat wakaf, silakan. Kita bantu anak yatim, kita tolong orang susah, silakan. Tetapi di dalam bab sedekah-sedekah tadi, sedekah mana yang terbaik? Sedekah yang mana terbaik? Infak mana yang terbaik? Yang itu yang kita kena bijak. Sebab tu awal-awal saya sebutkan tadi, cari yang terbaik. Sebab Allah Ta'ala nak tengok yang terbaik. Adakah yang terbaik itu tolong anak yatim? Ada orang datang ke sekolah saya, dia minta saya bela anak yatim. Jiran dia ustaz, imam, meninggal dunia, tinggalkan 5 anak yatim. Dia datang jumpa saya, dia kata, ustaz, jiran saya meninggal dunia ustaz, anaknya kecil-kecil ustaz, 5 orang, comel-comel ustaz. Masalahnya, boleh tak ustaz ambil bela? Boleh, insya-Allah, tak ada masalah apa. Mak dia macam mana? Mak dia saya ambil. Oh, sudah. Ini nama dia pelaburan yang bijak. Anak-anak dia bagi saya, mak dia sapu, tuan-tuan. Cerdik betul orang tua ni. Adakah kita ini menafkahkan harta yang terbaik sedekah kepada masjid, tolong anak yatim? Benda ini ditanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, saya ada wang, kami ada harta, pada siapakah yang patut kami belanjakan ya Rasulullah? Allah Ta'ala kata pada Nabi Muhammad, jawab kepada umat kamu, harta yang kamu ada itu yang paling-paling bagus sekali dihadiahkan kepada siapa? Dibelanjakan kepada siapa? Ibu bapa kamu. Nombor 1 kata Allah, mak bapak kamu. Ambil. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita ada mak bapak sekarang masih hidup, gunakan wang kita untuk membahagiakan mak bapak kita. Gunakan harta kita untuk membahagiakan mak dan ibu kita, ayah kita. Jangan kedekut dengan mak. Yang kedua, wal aqrabin, orang yang hampir dengan kamu, isteri kita, suami kita, anak-anak kita, adik-beradik kita. Wal aqrabin, yang hampir. Abang-abang jangan kedekut dengan isteri. Sedekah pada isteri itu besar pahala dia. Sebab ada orang yang kedekut dengan isteri dia. Abang, beras dah habis, puasa lah, ya Allah. Isteri pun taat puasa, tuan-tuan. Tiap-tiap hari puasa. Yang suami menterdarah ke depan tu. Satu suap yang isteri kita makan, tuan-tuan, satu pahala untuk kita. Apa susah? Berapa banyak pahala yang kita dapat dengan sebab isteri kita makan, dengan sebab anak-anak kita makan. Kalau satu suap, satu pahala, bayangkan satu pinggan berapa suap? Berapa suap isteri kita makan satu pinggan? Balikkan kira. 1, 2, 3. Satu pinggan 40 suap. Sehari 5 kali, tuan-tuan. 4 kali 5 dah 200 suap. Banyak pahala. Itu baru seorang. Menyesal aku datang ceramah malam ni. Jangan kedekut dengan isteri. Sebab ada orang yang kedekut. Daripada hujung rambut isteri sampai hujung kaki isteri, hak dia untuk tuntut daripada kita. Abang, saya punya serkup dah koyak abang, ganti yang baru. Abang, tudung saya koyak abang, ganti yang baru. Sampai dalam kitab sebut, kalau seluar dalam isteri tu putus getah, cari seluar baru. Bukan cari getah baru. Dia kata getah baru, tukar getah, seluar pakai yang lama. Ada tukar getah tu kira baik lagi. Ada yang bagi pin je. Nah, pakai pin dia dulu. Itu yang isteri pakai pin. Jalan pergi dengar ceramah, terbuka pin. Londeh seluar tu. Jatuh depan rela tu, dia selak je keluar tuan. Rela pula tanya, siapa ni? Siapa punya ni? Kata dia. Kedekut punya suami ni tak baik tuan ni.
Yang ketiga, pahala yang besar untuk siapa? Anak yatim. Dan yang keempatnya wal masakin, untuk orang-orang miskin. 4 ini tuan-tuan keutamaan kita. Subhanallah.